Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Geng penfitnah isu berkaitan dengan 3R ya didenda sebanyak RM25.000. 3P pula. Maafkan saya sahabat semua, saya perbetulkan dulu. Nanti tahulah ya, walau-walau titik ini ada-ada saja yang akan mereka jadikan isu. Mungkin tajuk pun menjadi isu dan sebagainya. Jadi, wait ya, kita perbetulkan dulu. Jadi beberapa bulan yang lalu gempa ya apabila sebuah fitnah ditularkan ya berkaitan dengan katanya fitnah ini membuat kenyataan katanya tiada tilawah Al-Quran ya untuk tahun ini. Saya tidak pasti tahun lalu atau tahun ini ya yang coba dimainkan ya oleh kaki-kaki penfitnah ini sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku akhirnya penfitnah ini telah didenda sebanyak 25.000 dan posting MB Sem Menteri Besar Terengganu dipadam. Apa sebabnya? Mari kita lihat sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa untuk isu yang pertama ini, kerana muat naik hantaran palsu sentuh isu 3R, lelaki didenda sebanyak RM25.000 Malaysia. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Kerana gara-gara memulakan hantaran palsu mendakwa tiada majlis tilawah dan hafazan Al-Quran tahun ini, seorang individu didenda sebanyak 25.000 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM). Individu itu dikenakan denda di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana memuat naik kandungan palsu. SKMM dalam satu kenyataan berkata, individu terbabit didapati bersalah kerana menggunakan perkataan yang menyentuh isu 3R, iaitu bangsa, agama dan juga hal raja-raja. Katanya individu berkenaan telah memuat naik status di Facebook yang menyebut bahawa majlis tahunan anjuran kerajaan ini tidak akan diadakan kali ini setelah dipengaruhi oleh pihak tertentu. Tambah mereka lagi, Seksyen 233 AKM 1998 melarang antara lain pembuatan atau penghantaran komunikasi yang bersifat lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, menggugat ataupun mengganggu orang lain, kata kenyataan itu lagi. Dan sabit kesalahan boleh didenda maksimum sebanyak RM50.000 atau penjara 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Fitnah ini sebenarnya dibuat pada bulan April ini, awal tahun ini, yang ditular ya, dimuat naik sejumlah pemilik media sosial mendakwa tiada majlis tilawah Al-Quran yang diadakan untuk tahun ini. Jadi mesej tersusun yang cuba memburukkan kerajaan itu didapati dikesan dengan mudah kerana ayat digunakan mereka kelihatan serupa, identikal dengan sedikit olahan. Sementara itu SKMM mengingatkan orang ramai untuk tidak menyalahgunakan perkhidmatan, rangkaian dan aplikasi dalam talian dengan menyebarkan sebarang kandungan yang tidak sahih ataupun palsu. Dan orang ramai juga perlu sentiasa berwaspada dengan sebarang maklumat yang diterima dan jika tidak pasti rujuk dahulu pihak berwajib atau sumber-sumber rasmi untuk pengesahan. Itu dia sahabat semua. Kerana tindakan cuba untuk membuat hantaran palsu, kenyataan palsu, lagi menyentuh isu 3R, akhirnya dalam kepada mesej itu sudah pun dikenakan tindakan ya dengan denda sebanyak RM25.000. Saya masih teringat saya teringat satu ahli parlimen daripada Parti PAS ya di dalam Dewan Rakyat apabila ditanya dari mana beliau mendapat sumber rujukan itu, beliau dengan yakin mengatakan katanya di Facebook. Timbalan speaker tanya di mana? FB. Lucu lah pula ya, onde-onde ya. Ada satu onde-onde, ada satu surat layang, ada menyebarkan hanya kerana WhatsApp dan sebagainya. Aduh, macam-macam lah. Kalau semua perkara fitnah ataupun berita yang tidak sah ini mereka guna pakai di dalam parlimen, sahabat-sahabat semua, musnahlah demokrasi kita. Musnah harapanlah ya Dewan Rakyat kita. Ada yang menggunakan WhatsApp, lalu percaya kononnya itu benar. Ada yang menyatakan dengan menggunakan surat layang, lalu percaya, lepas tu membuat fitnah. Ada lagi seorang
yang membuat kenyataan dengan menggunakan bukti. Apabila ditanya dari mana dapat, daripada Facebook. Waduh, inilah sahabat semua standard pembangkang ahli-ahli parlimen daripada PAS, Bersatu, Perikatan Nasional, yang amat memalukan sahabat-sahabat semua. Jadi bagi pandangan saya sahabat semua, ini adalah perkara yang amat memalukan, dan saya boleh anggap mereka semua ini sebagai politikus sampah. Ya, hanya percaya dengan fitnah-fitnah yang dijajah oleh geng-geng walaun-walauntit di luar sana, sitro-sitro pembangkang, itu pun mereka boleh percaya sahabat-sahabat semua. Bagaimana mereka menjadi ahli parlimen, ya, begitu senang menggunakan rujukan-rujukan yang tidak sah, kesahihannya tidak disahkan. Memalukan sahabat semua. Lepas tu sekarang ini walaun-walauntit pula sibuk mengatakan, membuat tuduhan, kononnya ya Menteri Komunikasi YB Fahmi SKMM ya membuang video Dr. Sam. Sedangkan sebenarnya Dr. Sam pula YB Menteri Besar Terengganu ya MB Sam ini memposting video tetapi agak dangkal di sana. Karena apa? Dia mungkin tidak tahu bahwa video-video yang kita post itu untuk di Facebook atau di TikTok tidak boleh mengandungi logo sesetengah media sosial yang lain. Karena apa? Mereka bukan bekerjasama. Ya, kalau ada pastinya ya mereka akan dibuang. Karena apa? Mereka bersaing di antara satu sama lain. Itu basic untuk kita ketahui. Tapi apabila video itu dibuang, mereka pula menuduh pihak kerajaan, menuduh YB Fahmi dan sebagainya. Sedangkan tak sensor logo Instagram, patutlah TikTok padam video Dr. Sam. Ini mudah sahabat semua. Instagram dan TikTok bukanlah satu company yang sama. Mereka pesaing di antara satu sama lain. Jadi mereka tidak suka ya logo-logo itu dimasukkan kepada video yang di-upload ya, seperti Instagram logonya di-upload di TikTok dan sebagainya. Pastinya mereka akan buang. Ya, itu satu pengetahuan asas. Jadi beberapa video daripada akaun TikTok Menteri Besar Terengganu, Dr. Sam ya Samsuri, Dr. Samsuri Mokhtar didakwa telah diturunkan oleh platform TikTok tanpa notis. Perkara tersebut menimbulkan kehairanan sehingga PAS Selangor menyalahkan perkara itu kepada kerajaan. Mereka mendakwa tidak mustahil TikTok menerima arahan istimewa daripada seorang untuk menyekat kandungan yang tidak disenangi kerajaan. Pun begitu, seorang individu di aplikasi X memberitahu video pemimpin PAS itu dipadam kerana mempunyai watermark ataupun logo Instagram pada video berkenaan. Jadi pengguna berkongsi satu tanggap layar video Samsuri yang didakwa telah dipadam dan didapati mempunyai watermark tersebut. Inilah kebanggangan ya orang-orang PAS ini. Apa yang berlaku itu kesalahan diri sendiri. Mereka dangkal dan tidak tahu sangat ya berkaitan dengan rules and regulation ya di media sosial ini. Lalu apabila dibuang video mereka pula salahkan kerajaan. Begitu senangnya mereka menfitnah, menjajah, membuat tuduhan yang tidak berasas sahabat-sahabat semua. Jadi dalam erti kata lain, kemungkinan Ahmad Syazwari memuat turun video daripada Instagram sebelum memuat naik pula ke TikTok. Mana-mana video yang dimuat naik dari IG akan terdapat watermark pada video tersebut. Beliau mungkin telah melanggar panduan komuniti TikTok kerana secara tidak langsung mempromosi aplikasi lain atau kerana memuat naik kandungan yang bukan original dengan mengambil kandungan dari AG. Itu dua pencerahan yang tepat sahabat semua. Yang pertama tadi ya apabila beliau post video yang daripada Instagram itu dan dipost di TikTok ya ada watermark, ada logo. Ya, kalau ada logo pastinya ya media aplikasi yang lain ini tidak akan benarkan. Itu sudah menyalahi rules and regulation. Dan yang pertamanya dari segi original content ya, dia boleh dikenal sebagai original content. Sebab konten itu dia ambil ya dari, mungkin dia sudah post di Instagram dan dia download lalu dipost di TikTok, itu dianggap sebagai bukan repost ataupun unoriginal lah ya, tidak original content ya. Maksudnya mungkin ya TikTok ini anggap bahwa video ini diambil daripada orang lain dan dimasukkan ya ke aplikasi lain lagi. Jadi itu adalah satu perkara yang boleh dianggap sebagai menyalahi rules and regulation untuk ya media sosial yang ada.
Rata-rata sosial media ini mempunyai rules and regulation yang hampir sama lah. Kalau TikTok tidak benarkan seperti itu, sama juga YouTube, begitu juga dengan aplikasi lain dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi harapan daily tidak pasti adakah ke semua video telah dipadam punya logo dari aplikasi lain. Pencerahan dibuat individu turut dipersetujui pengguna media sosial lain yang menyarankan agar pemimpas itu belajar asas tentang peraturan media sosial. Menurut laporan media, video yang diturunkan ialah perkongsian mengenai aktiviti harian Samsuri dan perkembangan terkini di Terengganu. PAS menyatakan bahwa Ahmad Samsuri tidak melanggar garis panduan media sosial di samping tidak memainkan sentimen raja agama dan lain. Walaupun tidak memainkan isu 3R, tapi isu watermark, isu original content, ya itu adalah salah satu perkara yang sangat dilarang ya di dalam di dalam konten yang kita upload ya di dalam social media, tidak kira lah TikTok kah, Twitter kah, Instagram kah, Facebook atau YouTube kah ya. Ini adalah perkara yang dilarang sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi itu sedikit perkembangan ya. Yang pertama tadi bagaimana seorang penfitnah akhirnya kena batang hidung apabila didenda 25.000 dengan membuat fitnah. Kononnya tiada tilawah Al-Quran tahun ini, tetapi semua itu hanyalah fitnah semata-mata. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.